Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk tajuk Nahu tingkatan 4 iaitu berkaitan dengan At-Tarkib Al-Idhafi wa At-Tarkib An-Na'ti. Jadi dalam tajuk Nahu, kita akan belajar tentang struktur ayat. Cuma sebelum belajar struktur ayat, kita perlu tahu apa itu basic ataupun asas kepada pembinaan sesuatu ayat. Jadi kita akan discuss serba sikit berkenaan dengan fi bina'il jumlah. Okey, jadi nahu ni berkenaan dengan bina'il jumlah. Yang kita sebut tentang struktur ayat tadi. Struktur ayat dan dalam struktur ayat, dalam sesuatu jumlah yang kita nak bina, ini tajuk penting ni. Kita nak bina satu jumlah, dia akan terkandung dengan 3 anasir ni, 3 perkara ni. Dia takkan lari daripada 3 ni, mesti daripada 3 ni. Yang pertama, dalam nak bina jumlah, kita kena tahu al-kalimah. Nak tak nak kita kena ada kalimah, barulah kita boleh beranjak ke yang seterusnya iaitu at-tarkib. Okey. Jadi kalimah ditambah dengan kalimah ni secara umum dulu. Jadi kita akan tengok detail sikit. Dia akan menjadi tarkib. Tapi dia belum bawa maksud yang jelas. Dia belum memberi makna. Kemudian bila kalimah ditambah dengan kalimah yang membawa maksud yang jelas, barulah dia akan jadi yang ketiga ni jumlah. So sebenarnya jumlah ni boleh dalam bentuk 2 perkataan sahaja. Tapi kita akan tengok yang tarkib ni dia tidak bermakna. Maksudnya dia tidak membawa makna apa-apa. Kalau jumlah ni dia akan bawa makna. Okay, ini sahaja beza antara tarkib dan juga jumlah. Dari segi berapa perkataan, berapa kalimah dan sebagainya, dia lebih kurang. Baik. Yang pertama kita tengok kalimah. Apa itu kalimah? Al-kalimah hiya al-lafzatu ad-dallatu ala makna. Dia adalah satu lafaz yang lafaz tu mesti memberi satu makna bagi lafaz tersebut. Macam kita kata kucing. Kita tahulah, oh kucing ni dia ada misai, orang tak boleh makan, lepas tu dia ni binatang al-alifah, al-hayawan al-alifah. So dia adalah lafaz yang menunjukkan kepada satu makna ataupun sautun ataupun satu bunyi al-mustamilatu ala ba'dil huruf yang terdiri daripada beberapa huruf. Okey. Dan kenapa dia kata saut? Sekejap kita tengok. Kalimah ni terbahagi kepada 3 iaitu dia boleh jadi kalimah adalah isim. Contohnya asadun. Macam tadi kita kata kucing, qaitun ataupun asadun boleh juga. Asadun ni seekor singa. Jadi dia kata nama. Kemudian kalau dia tak kata nama, dia boleh jadi dalam bentuk al-fi'lu. Contoh yang dia bagi adalah najaha, telah pun berjaya. Fi'il kita tahulah fi'il ada 3. Madhi, mudhari' dan juga amar. Okey, so ini adalah fi'il. Dan kategori yang ketiga yang termasuk dalam kalimah adalah yang kita kata saut tadi. Dia sejenis bunyi. Ala contohnya haraf. Haraf ni dia tak ada bawa maksud yang detail. Tapi dia ada makna. Kita tahu ala ni di atas. Fauqa di bawah. Ila ke. So adalah kata hubung yang termasuk dalam kategori yang ketiga iaitu huruf. Okey. Seterusnya yang kedua tadi kita tengok jumlah. Apa itu jumlah? Jumlah adalah majmu'atun min kalimatain. Okey. Majmu'ah ni tadi kalimah satu je kan? Kalimatun satu. Bila kalimatain ni maksudnya 2 kalimah minimum, paling sikit dia mesti 2. Dia tak boleh satu kalimah sahaja dah jadi jumlah, tak boleh. Jadi dia mestilah majmu'atun, grup, kumpulan 2 kalimah, 2 perkataan atau aksar. Paling sikit 2 atau aksar lah, 2 dan lebih. 2, 3, 4, 5, 100. Berapa-berapa lah perkataan tu. Yang mana yartabitu ba'duha bi ba'din allati tahmilu ma'na. Dan 2 kalimah tu yang ni kita sebut tadi, 2 kalimah tu bila digabung dia bawa satu makna. Dia bawa satu makna. Okey, kita tengok contohlah terus. Jumlah terbahagi kepada 2. Yang pertama al-jumlah al-fi'liyah. Contoh yang dia bagi, perkataan yang pertama dia bagi nama. Okey, nama tadi kategori dia apa? Isim, fi'il, huruf. Fi'il kan? Fi'il. Ya. Kemudian at-tiflu. Nama at-tiflu.
Kat sini dia jadi isim fi'il huruf isim. okey. Tayyib, sahih. Kemudian seterusnya yang kedua, jadi yang pertama tadi kalau kita tengok nama at-tiflu, pelajar anak kecil itu telah pun tidur. Jadi dia ada satu cerita, dia bawa satu makna. Okey. Al-jumlah al-ismiyah pula, jumlah fi'liyah tadi mula dengan fi'il, jumlah ismiyah pula dia bagi contoh at-talibu nasyitun. Jadi kat sini apa kategori dia? Yang ni isim dan di sini isim juga. Jadi jumlah ismiyah secara umumnya dia bermula dengan isim. Jumlah fi'liyah dia bermula dengan fi'il. Jadi jumlah ada beberapa, cuma yang kita tekankan dua bentuk ni, jumlah fi'liyah dan juga jumlah ismiyah. Okey, seterusnya bahagian yang ketiga iaitu at-tarkib. Okey, at-tarkib ni dia majmu'ah min kalimatain juga. Dia adalah kumpulan dua kalimah juga. Tadi kalimah kita tahu kalimah satu sahaja. Dia majmu'ah min kalimatain atau aksar, boleh jadi lebih daripada kalimatain juga. Yartabitu ba'duha bi ba' dan dia saling berkait antara satu sama lain. Lakinnaha, beza dia kat sini. Beza antara tarkib dan juga jumlah adalah lakinnaha la tahmilu makna. Sepanjang-panjang mana pun ada 5 contohnya al-kalimat al-mutarabitah, ada 5 perkataan yang berkaitan pun, kalau dia tidak membawa satu makna ataupun satu cerita, dia adalah tarkib. Dia adalah tarkib. Nanti kita akan tengok nanti apa beza tarkib dan juga jumlah. Baik. Jadi di bawah tajuk tarkib ada 4. Yang pertama adalah at-tarkib al-idafi. Contoh at-tarkib al-idafi, ra'isul fasli. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh at-tarkib an-na'ti yang kedua, ar-rajulus salihu. Okay, macam yang tadi, ketua kelas. Dia belum jadi jumlah. Apa nak cerita tentang ketua kelas? So itulah tarkib. Dia tidak membawa makna apa-apa. Makna cerita sesuatu tak. Dia tak menggambarkan apa-apa cerita. Kemudian tarkib na'ti tadi, ar-rajulus salih. Seorang lelaki yang saleh. Okey, seorang lelaki yang soleh, dia belum menghabiskan kisah dia. So, itu tarkib. Beza dengan jumlah tadi. Kalau yang ketiga ni, al-jaru wal-majrur. Alal maktabi. Di atas meja. Alal maktabi. Di atas meja. Apa yang di atas meja? Jadi, masih ada persoalan yang belum dijawab. Dia tidak jadi jumlah lah. Sebab tu dia jadi tarkib. Dan jenis yang keempat adalah al-fi'lu ta'biri. Contohnya, yahtaju ila. Yahtaju ila, memerlukan. Fi'al ta'biri ni dia adalah satu fi'il yang digabungkan dengan haraf jar dan dia memang kena duduk dengan haraf jar tu. Kita tak boleh kata yahtaju fi ke. Jadi dia dah dikhaskan. Fi'il tertentu digabungkan dengan apa tadi? Apa tadi ila ni? Harf jar. Harf jar. Okey, jadi dia itu yang kita sebut fi'il ta'bir. Nanti kita akan detailkan lagi. Itu secara ringkaslah. Baik. Okey. Yang ni yang kita punya fokus iaitu bahagian pertama yang kita akan tengok adalah at-tarkib al-idafi. Baik. At-tarkib al-idafi, ada beberapa perkara yang kita akan sentuh tentang tarkib idafi ni. Antaranya kita akan belajar macam mana nak kenal kaifiyah ma'rifah ni dan macam mana nak buat tarkib idafi. Okay, kita tengok dulu dia kata tarkib idafi yatakawwanu hadha at-tarkib min al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Okay, jadi kita kena faham tarkib idafi ni dia ada dua komponen iaitu yang pertama al-mudhaf dan komponen yang kedua adalah al-mudhafun ilaih. Al-mudhafu ilaih. Okay. Dan dia kata fal mudhafu yu'rabu hasba mawqi'ihi. Okey, kita bila belajar nahwu kita akan masuk sedikit dalam bab i'rab. Okey, jadi bila kita masuk bab i'rab ni kita kena tahulah i'rab ni kedudukan. I'rab ni kita dah ada bincang sebelum ni. Kedudukan perkataan tu dia akan dikira sebagai apa?
Okey, jadi kalau dia kata kat sini, kalau tengok dia kata kat sini, fal mudhaf, okey, mudhaf ni dia akan di-i'rab berdasarkan mauqi'. Mauqi' di mana dia duduk. Nanti kita akan tengok dalam contoh ayat. Wal mudhafun ilaih, mudhaf ilaih, okey, yang ni berdasarkan mauqi' kat mana dia duduk. Kalau yang ni, kalau mudhafun ilaih dia confirm majrur. Okey. Jadi mudhafun ilaih dia memang akan majrur. Mudahnya macam tu. Kalau mudhaf dia akan tengok berdasarkan jumlah kat mana dia duduk. Okey, itu secara umum dulu. Okey, seterusnya kita tengok lagi kaifiyah ma'rifah. Macam mana kita nak tahu jenis tarkib idhafi ini. Okey, kalau tengok penjelasan dekat sebelah kanan ni dia kata idza kanat al-kalimah ats-tsaniyah laysat wasfan. Laysat wasfan. Apa maksud laysat wasfan ni? Okay, kalau kita tengok kat komponen ni, dia ada mudhaf dan juga mudhafun ilaih kan. Komponen yang pertama mudhaf, komponen yang kedua mudhafun ilaih. Dan dia kata, macam mana nak tahu tarkib ni? Kalimah tsaniyah. Bila kalimah tsaniyah dekat mudhaf ke dekat mudhafun ilaih? Mudhafun ilaih. Ya. Jadi bila mudhafun ilaih ni laysat wasfan. Bukan sifat. Dia bukan sesuatu yang menyifatkan mudhaf. Dia tidak menyifatkan mudhaf. Au nisbatan dan tidak menjadi nisbah, menjadi penjelasan kepada mudhaf. Maka dia akan jadi tarkib idhafi. Maksud kita faham dia bukan sifat, maksudnya bukan, contohnya kita kata kat sini jamil. Kalau jamil dia bukan mudhaf ilaih lah. Dia bukan tarkib idhafi lah. Kalau belakang dia ni tiba-tiba dia letak karim. Karim ni wasaf. Karim ni sifat, mulia. Jadi, dia bukan tarkib idhafi lah. Apa lagi? Antara wasaf lain. Kabir. Kabir ni wasaf. Tiba-tiba kalau contohlah dekat belakang ni, al-muallim. Al-muallim ni, dia tidak menjadi wasaf. Dia bukan sifat kepada mudhaf. Mudhaf ni apa-apalah. Contoh mudhaf yang kita panggil ghurfatun. Yang kita letak ghurfatun. Dia bukannya sifat kepada ghurfah tu adalah guru. Jadi itu, ini cara-cara kita nak kenal. Okey, kita akan tengok juga cara nak buat macam mana. Okey, kat sini kita tengok bagaimana kaifiyah bina at-tarkib. Okey, macam mana nak buat kaifa nabni at-tarkib. Okey, ini cara macam mana kita nak buat. Yang pertama dia kata yajibu fil mudhaf. Ingat lagi dua komponen tadi? Okey, cuba sebut apa dua komponen tadi. Kalau tarkib idhafi. Yang pertama Mudhaf. Ya, yang kedua Al-mudhafun ilaih. ya. Dua komponen ni kita kena tahu dulu. Kemudian baru kita akan tahu macam mana cara nak buat. Jadi dia kata wajib fil mudhaf. Di mudhaf ni wajib tuhzaf al-alif wal lam. Okay, kita ambil tadi perkataan yang kita letak contoh. Perkataan yang kita letak adalah ghurfatun contoh kan. Asalnya al-ghurfatu. Contoh. Al-ghurfatu. Tiba-tiba dia kata kalau nak buat mudhaf, nak buat tarkib idhafi, dia kata tuhzaf alif lam. Alif lam ni tak boleh ada. So tuhzaf alif lam wat tanwin. Ataupun contoh ada orang tu nak buat ghurfatun. Kalau tak ada alif lam dia akan boleh tanwin kalau ikut kan. Tapi kalau nak buat mudhaf, tanwin ni pun tak boleh. Kemudian kita tengok lagi apa lagi? Dia kata nun tasniyah pun tak boleh. Nun muannas. Nun yang menunjukkan muannas. Contohnya nun muannas kita tak ada contoh lagi. Kita ambil nun jamak contohnya. Nun jamak contoh muslimuna. Okey, ni nun jamak kan dia akan buang.
dia akan hazaf. Jadi dia perlu dibuang semua-semua ni. Yang ni untuk contoh lain lah, sebab ghurfatun kita tak boleh buat dia jamak muzakkar. So, ini antara perkara-perkara yang tak boleh ada pada mudhaf. Okey. Jadi, dia mestilah plain. Dia mestilah isim nakirah kita panggil. Isim nakirah yang tidak ada alif lam dan juga dia bukan kata nama khas ke apa-apa ke. Okey. Itu syarat untuk buat mudhaf. Jadi, kita try. Kemudian dia kata, untuk mudhafun ilaih, dia mestilah alif lam. Dia mestilah ada alif lam. Okey. Ataupun kalau dia tak ada alif lam, dia mesti dalam bentuk tanwin. Itu mudhafun ilaih. Jadi, daripada banyak-banyak contoh ni, okey, yang ni penjelasan je tadi ni. Kita cuba tengok misal yang dia bagi. Okey. Misal pertama yang dia bagi adalah baitu Zaidin. Okay, misal yang kedua, Talibatul al-ilmi. Okay, kat sini ni sebenarnya terkib ni bersambung ni. Cuma nak letakkan mana mudhaf, mana mudhafun ilaih. Dan contoh yang ketiga dia bagi adalah mudiru al-ma'hadi. Mudirul ma'hadi. Okey. Jadi kalau kita tengok contoh-contoh ni, dia ada jelaskan kat situ, dia kata taudih baitun wa talibatun wa mudirun, ini adalah mudhaf. Ni kita duduk siap-siap letak dah dia dekat mudhaf. Dan dia kata wal kalimat as-saniyah Zaidin, al-ilmi dan juga al-ma'hadi adalah mudhafun ilaih. Kenapa dia jadi mudhafun ilaih? Sebab ketiga-tiga ni laisat wasfan. Dan juga dia laisat nisbatan. Dia bukanlah sesuatu yang dinisbahkan kepada kat depan ni. Dia adalah benda lain. Itu secara umumlah untuk kita mengenal mudhaf dan juga mudhafun ilaih. Baik. Kita masuk semula dekat yang tadi, yang kedua ni. Kita pergi kepada tajuk ataupun jenis tarkib yang kedua, iaitu tarkib an-na'ti. Okay, jadi tarkib na'ti ni, dia lawan lah. Kita kata lawan kepada tarkib idhafi. Sebab nama dia pun tarkib na'ti. Na'at. Na'at ni maksudnya sifat. So, na'ti, dia kata yatakawwanu hadha tarkib min al-man'ut wan na'ti. Jadi, kalau tadi mudhaf dan mudhafun ilaih, dekat sini dia terbahagi kepada al-man'ut dan juga an-na'. Jadi dia terbahagi kepada dua ni. Sorry. An-na' tu. Apa itu al-man'ut? Al-man'ut ni adalah benda yang disifatkan lah kita kata. Na'at ni sifat, man'ut ni benda yang disifatkan. So, ini adalah dua elemen untuk tarkib na'ti. Ada man'ut dan juga ada na'at. Dan dia kata al-man'ut yu'rab. Jadi man'ut ni, macam tadi juga, man'ut ni, i'rab dia macam mana? Man'ut ni dia di-i'rabkan berdasarkan mauqi'. Di mana dia duduk. Kat mana dia duduk nanti? Dalam jumlah. Sebab tarkib ni dia tak boleh di-i'rabkan tanpa ada jumlah. Jadi, bila masuk dalam jumlah, kita akan i'rab berdasarkan mauqi' dalam jumlah tersebut. Dan dikata an-na'tu yadullu ala sifah yattabi'u an-na'tu man'utahu fil i'rab. Jadi, untuk na'at pula, macam mana dia nak i'rabkan? Dia akan i'rab yattabi'. Yattabi'u al-man'ut. Dia akan ikut i'rab man'ut. Nanti kita akan tengok dalam contoh jumlah. Dia akan ikut i'rab si man'ut ni. Jadi nak i'rab man'ut kena tengok mauqi', dan nak i'rab na'at dia kena ikut man'ut.
Itu secara umum. Kemudian, kaifiyah ma'rifatu hadha tarkib. Macam mana kita nak kenal tarkib ni? Okay, cara nak kenal tarkib ni mudah aja. Sebab nama dia pun na'at. Nama dia pun tarkib na'ti. Maka cara dia adalah kita tengok kalimah yang kedua ni, dia adalah wasaf, sesuatu yang disifatkan kepada man'ut ni. Dan dia juga adalah nisbah, sesuatu yang dinisbahkan kepada al-man'ut ni juga. So dia lawan kepada tarkib idhafi tadilah. Okay, kita belajar sikit macam mana cara kita nak buat kaifa nabni, kaifiyah bina hadha tarkib. Macam mana kita nak buat tarkib ni? Yutabiqun na'tu wal man'ut fi ta'rif wat tankir. Jadi ada beberapa perkara yang kita kena tengok. Yang pertama, dia kena ikut pada at-ta'rif wat tankir. Apa itu at-ta'rif wat tankir? Ta'rif wat tankir ni maksudnya ma'rifah ataupun nakirah. Ma'rifah adalah satu perkataan yang contoh dia ada alif lam. Perkataan tu ada alif lam, maka dua-dua kena ada alif lam. Kalau nakirah tak ada alif lam, dua-dua tak ada alif lam. Itu secara umumnya macam itulah. Kalau dia kata nama khas, maka sifat dia tu pun kena ma'rifah juga. Kemudian dia kena ikut juga dalam at-tazkir wat ta'nis. Maksud tazkir wa ta'nis ni, dia kalau perempuan, dua-dua kena perempuan. Ataupun muzakkar lah. Kalau muzakkar dekat na'at, maka man'ut dia pun kena muzakkar juga. Man'ut muzakkar, na'at pun muzakkar. Man'ut mu'annas, na'at pun mu'annas juga. Dan yang ketiga, dia kena sama dari segi baris. Baris, mudahnya kita kata ar-raf'u wan nasbu wal jar. Hukum i'rab dia tu sama. Rafu' tu kalau dengan dhammah lah dua-dua. Kalau dengan waw lah dua-dua. Nasab pun sama juga. Kalau nasab dengan apa? Dengan alif. Dua-dua dengan alif. Kalau jar dengan ya ke, dengan kasrah ke, nanti kita akan tengok dalam bab i'rab nanti. Okey, dia bagi contoh kat sini. Okey, yang ni 3 perkara yang dia perlu ittiba'. Dia perlu ikut. Jadi, tarkib na'ti ni perlu ikut ketiga-tiga benda ni. Dan kalau kita tengok yang seterusnya, dia bagi contoh. Tadi ada 2 elemen dalam at-tarkib an-na'ti. Apa 2 elemen tu? Cuba sebutkan. Al-man'ut. Okay, al-man'ut. An-na'at. Okey, dan an-na'tu. Baik. Jadi ada 2 elemen ni yang perlu kita perhatikan. Kita masukkan ikut contoh. Okey, tengok contoh yang dia bagi. Dia kata al-baitu al-kabiru. Jadi man'ut dekat al-baitul kabir, al-bait adalah man'ut. Na'at dia al-kabir. Seterusnya, contoh yang kedua. At-talibatu al-faizatu. Contoh yang ketiga adalah mudirin ma'hadiyin. Okay. Kita tengok dia ikut tak? Contoh yang ni dia kata at-ta'rif wan tankir. Al-bait ini ma'rifah. Sebab alif lam ni ma'rifah. Kita tengok na'at. Ma'rifah juga. Jadi dia ikut sama betul. Kemudian tazkir wa ta'nis. Muzakkar. Al-bait muzakkar. Tak ada tanda-tanda ta'nis. Sebetul lah. Jadi al-kabir pun sama. Tak ada tanda-tanda ta'nis. Rafa' nasab. Al-baitu nampak dhammah kan? Marfu'. Al-kabiru. Jadi dia kena sama. Al-baitu al-kabiru. Kita tengok contoh yang kedua pula. Tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ni. At-ta'rif wa tankir dia alif lam. Alif lam sama. At-tazkir wa ta'nis at-talibatu. Tu ni mu'annas. Jadi al-faizatu. Tu pun mu'annas juga. Jadi sama. Rafa'.
nasab jar. Kat sini marfu', kat sini pun marfu'. Dan seterusnya yang ketiga, contoh yang ketiga mudirin. Okey, bila mudirin dia nakirah. Yang tadi alif lam ni makrifah. Mudirin ni nakirah, dia tak guna alif lam. Sini pun sama, tak guna alif lam juga. Tazkir wa ta'nis. Ini muzakkar, ma'hadiyin pun muzakkar juga. Yang ketiga, kat sini mudirin, nampak mudirin, kasrah kan? Jar. Jadi ma'hadiyin kasrah juga. So itu macam mana kita nak bina at-tarkib an-na'ti. So untuk at-tarkib an-na'ti secara umumnya macam tu. Kalau kita tengok contoh yang pertama ni kan, dia guna wasaf. Okey, yang ni kita nak jelaskan sikitlah dari segi makna. Apa itu wasaf? Wasaf ni sifat. Sifat kepada rumah ni adalah besar. Jadi diguna wasaf. Yang kedua ni al-faizatu. Sifat kepada pelajar ni adalah pelajar ni berjaya. Wasaf juga. Yang ketiga ni dia guna nisbah. Dia guna nisbah. Sekolah tersebut dinisbahkan kepada mudir. Macam mana kita tahu dia nisbah? Sebab dia ada ya. Asal dia ma'had sahaja. Tapi kerana ada ya, maka dia jadi nisbah. Ya ni adalah ya nisbah. Kat sinilah contoh nisbah. Untuk tarkib na'ti. Record. Okey. Ada sedikit penjelasan yang kita boleh discuss. Kalau contohnya mudirin ma'hadiyin, dia akan jadi tarkib na'ti. Tengok tepi ni ya. Mudirin ma'hadiyin. Okey, ini akan jadi tarkib na'ti sebab ia nisbah. Ada satu lagi, cuba tengok. Al-Ma'hadi. Okey. Nampak sama tak? Dia macam lebih kurang kan? Kalau tengok ni lebih kurang je kan? Perkataan dia pun asal dia daripada perkataan yang sama. Tapi dua-dua jenis ni adalah dua jenis yang berbeza. Macam jenis yang pertama ni, mudirin ma'hadiyin dia akan jadi tarkib na'ti yang kita tengah bincang ni lah. Kalau mudirul ma'hadi dia akan jadi at-tarkib at-tarkib al-idhafi. Sebab apa dia jadi tarkib idhafi? Sebab dia nak kata pengetua sekolah. Pengetua sekolah. Okey, kita nak fokus kepada pengetua tu. Yang kedua ni, maksud dia lebih kurang. Cuma dia nak kata pengetua mudirin ma'hadiyin ni, dia nak kata pengetua yang ada sekolah. Dia macam dia nak nisbahkan. Sekolah tu adalah kepada pengetua. Contoh macam Al-Jami'ah Al-Islamiyah. Dia nak bagi tahu kata universiti ni Islam. Universiti ni sifat dia Islam. Tapi Islam bukan sifat, betul tak? Macam tadilah mudir. Mudir yang sekolah. Sekolah tu bukan yang sifat. Tapi kerana dia nak jadikan nisbah kepada mudir, maka ya tu ditambah. Ini detail lah kalau kita nak bincang. Cuma secara umumnya macam itulah. Ya ni adalah sebab dia nak nisbahkan kepada mudir. Seterusnya. Okey, kita masuk sedikit dalam latihan. Okey, latihan ni kita tengok. Soal alif ni, dia kata ayyin at-tarkib al-idhafi. Jadi yang dia nak adalah tarkib idhafi. Bila dia kata ayyin, kita kena tentukan mana satu tarkib idhafi fil jumal al-atiyah ma'a bayan. Jadi ada dua benda yang dia minta. Dia minta yang pertama tarkib idhafi, kemudian dia nak bayan. Jelaskan mana satu mudhaf dan juga mana satu mudhafun ilaih bagi tarkib idhafi yang dah kita pilih tu. Okay, jadi ada dua benda lah yang dia minta. Okay, kita tengok contoh yang pertama. Yas'adu al-mutasalliqu min hasiratil jabali. Okay. Jadi tarkib idhafi kat sini kita terus nampaklah hasiratil jabali. Okay, ini jawapan dia. Kemudian mudhaf dia yang mana? Yang depan ni. Dan kita tulis kat sini. Kemudian dia punya mudhafun ilaih yang ada alif lam ni dekat belakang ni. So itu cara jawab. Ini simple je.
Kita tengok soalan ba ni. Soalan ba ni, dia minta istakhrij. Jadi arahan dia nak istakhrij at-tarkib an-na'ti. Tadi dia nak jadi soalan kalau perasan, soalan boleh istakhrij, boleh ayyin. Ni dia minta benda yang sama. Ayyin, istakhrij ni benda yang sama. Disuruh keluarkan daripada jumlah yang diberikan. Okey. Min al-amsilah al-atiyah summa ayyin kila minan na'at wal man'ut. Dia guna ayyin kat sini pula. So bentuk soalan ni pun kita perlu faham supaya kita tahu macam mana nak jawab. Jadi dia kata keluarkan macam contoh yang pertama, hasala al-musyariku 'ala al-markazil awwali. Jelaslah kat sini tarkib na'ti dia adalah al-markaz al-awwal dan man'ut dia markazun. Kita dah bincang tadi na'at dia al-awwal. Kita tengok pula contoh soalan yang ke jim. Dia guna istakhrij lagi. Kat sini dia minta istakhrij at-tarkib al-idafi wat-tarkib an-na'ti min al-ibarat al-taliyah thumma mayyiz bainahuma. Jadi dia minta istakhrij dua ni, kemudian mayyiz. Mayyiz ni bezakan. Jadi ada soalan pertama istakhrij dan dua mayyiz. Kita tengok contoh. La tanshur suratul atfali fil internet. Okay, jadi kita keluarkan dulu. Tak kisah tarkib tu idhafi ke na'ti. Jadi kita keluarkan. Tarkib kat sini adalah suratul atfal. Jadi kita belum tahu lagi lah. Kalau ikut kita tak tahu. Yang kita tahu itu tarkib tapi tak tahu na' dia. Jadi bila dia minta mayyiz, barulah kita tentukan sama ada dia idhafi ataupun na'ti. So kita tulis kat sini at-tarkib al-idhafi. Untuk soalan jim ni, diingatkan untuk tidak tulis idhafi sahaja. Kena tulis at-tarkib al-idhafi. Ini bentuk untuk, ini macam teknik jawab lah. Bila nak jawab, kita tulis sepenuh. At-tarkib al-idhafi, at-tarkib an-na'ti. Okay. Ini mudah juga. Bezakan sahaja. Okay, kita tengok dal. Soalan dal, dia minta hawil. Dia minta tukar. At-tarkib al-idhafi fi ma ya'ti ila at-tarkib an-na'ti. Dia minta tukar daripada idhafi kepada na'ti. Dia bagi contoh. Tarikhul Islami. Nampak? Tarikhul Islami. Tarkib idhafi kan tak ada alif lam. Dia mesti nak makrifah depan dia. Kemudian, dia tukar kepada tarkib na'ti at-tarikhu al-islamiyu. Yang ni yang kita bincang tentang ya nisbah tadi. Bila dia bukan sifat, kita kena masukkan ya nisbah di sini. At-tarikhul Islamiyu. Sama juga mauqi'ul mujtama'i, dia akan jadi al-mauqi', mauqi'ul ijtima'i. Mauqi'ul ijtima'i dia akan jadi al-mauqi' al-ijtima'i. Ada ya. Kalau ada ta marbutah pun kena ada ta marbutah juga. Tak apa, nanti kita cuba buat. Okay, ha pula. Yang ni i'rab. Tadi ada bincang sikit kan i'rab. Okey. Untuk i'rab, hold dulu i'rab ni. Kita tak bincang lagi. Tapi sebenarnya, bolehlah kita tengok juga macam mana nak i'rab supaya tak terkejut sangat. A'rib al-kalimat allati tahta khat i'raban tamman. Okey. Kat sini dia gariskan al-mawqi'u al-ijtima'iyyu. Okey, kalau tengok kat sini dalam ayat ni, al-mawqi' ni dia jadi mubtada' sebab dia duduk dekat depan. Okey, mubtada' hukum dia adalah marfu' dengan dhammah. Okey, ni sebenarnya kita kena masuk tajuk-tajuk lain sikit supaya kita boleh i'rab. Tapi tak apalah, secara umum je. Mubtada' marfu' bil dhammah. Al-ijtima'i dia akan jadi na'at sebab nampak ada ya nisbah. Dia akan jadi na'at, dia akan ikut sama. Kan kita bincang tadi kalau tarkib na'ti dia akan ikut. Na'at marfu' bil dhammah juga. Jadi sama. Ini contoh. Dan yang terakhir, dia minta terjemahkan tarkib at-tarakib al-malayuiyah al-atiyah ila at-tarakib al-arabiyah. Jadi dia bagi bahasa Melayu dia, kita kena keluarkan tarkib tersebut dalam bahasa Arab. Limunasabati
al-munasabati thumma dha'ha fi jumalin mufidatin. Okay, dia minta tukar tarkib kepada bahasa Arab dan buat jumlah. Contoh dia bagi ketua kelas, Raisul Fasli. Kalau untuk mudah, yang mana dia bukan sifat, kita letak je tarkib idhafi. Mudahnya macam tu. Walaupun memang boleh nak tukar kepada tarkib na'ti juga yang ada ya nisbah tu kan. Tapi nanti pening-pening. So kalau contohnya ketua kelas, makmal sains, kunci rumah, ni semua benda-benda ni. Basikal Luqman, bilik guru, semua-semua ni benda kan? Benda. Jadi kita tukar kepada tarkib idhafi, senang. Kalau yang jenis sifat baharu, besar, 4, biru. Sama colour, jadi tak boleh nak beza. Baharu, besar. Mana tadi? 4, biru. Yang warna biru ni, tukarlah kepada tarkib na'ti. Sebab mudah. Contoh al-ghurfatul kabiru. Terus kita letak sifat. Kita tak payah letakkan nisbah. Nisbah tu hanya untuk kalau dua-dua dia adalah, apa orang panggil tadi? Dia adalah benda. Dua-dua tu adalah benda yang bukan sifat. Okay. Yang tu secara umum. Jadi kita tengok waktu buat latihan. Dan yang terakhir ni, iqra' al-qita'ah thumma ayyin at-tarakib al-idhafi wa tarkib na'ti ni. Salah. Tentukan idhafi dan juga na'ti daripada jumlah ni. Itu sahaja. Intahayna. Assalamualaikum. Syukran wa barakallahu fikum.